Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وإلى الناس كافة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh anjatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang keemasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menikmati dan mengecapi nikmat penghidupan dalam keadaan sihat wal afiat, dalam keadaan kita dianugerahkan dengan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong daripada golongan yang beristiqamah, yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan yang Allah taala muliakan ini, di bulan Rajab. Pada malam ni kita dah masuk malam yang ke-10 Rajab. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita untuk terus berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan seterusnya Allah taala bagi peluang kepada kita untuk sama-sama berada di taman syurga Allah dalam satu majlis ilmu untuk kita bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surah Al-Hasyr. InsyaAllah pada malam ni kita akan teruskan pembicaraan kita ataupun penghuraian penafsiran surah Al-Hasyr ini pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 insyaAllah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita, seperti biasa sebagai tanda syukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilimpah ruahkan dengan pelbagai rahmat dan kasih sayang daripada Allah, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali. Dan seterusnya kita sama-sama baca Ummul Kitab. Moga-moga kita senantiasa diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk terus beristiqamah berada di atas siratal mustaqim, dan moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita akan sama-sama baca ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 insya-Allah daripada surah Al-Hasyr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah dengan selawat-selawat kita, pembacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat daripada surah Al-Hasyr sebentar tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bencana yang menimpa secara mendadak ke atas kaum Yahudi Bani Nadir, dengan musnahnya rumah-rumah mereka yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri dan juga oleh tangan kaum muslimin, serta penebangan pepohon korma mereka dan pembakaran pohon korma, pohon-pohon buah-buahan mereka. Kemudian berlakunya pengusiran daripada tanah air mereka ke negeri Syam tanpa berbekalkan barang-barang keperluan kecuali hanya sedikit sahaja. Semua malapetaka ini adalah merupakan satu penghinaan dan kerendahan terhadap kaum Yahudi Bani Nadir. Maka pada malam ini kita sambung pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam ayat yang ke-7 ini, kita tengok dalam kitab ini, dalam kitab kita ni, tentang fai'un kalau dalam bahasa Arab, fai' dan golongan yang berhak menerimanya. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala menjelaskan makna al-fai', iaitu harta rampasan. Bagaimana sifatnya dan apakah hukum ketetapannya. Al-fai' ini adalah merupakan semua harta yang diambil daripada orang-orang kafir semasa berlakunya satu-satu peperangan, tetapi tanpa ada apa-apa pertempuran, seperti harta benda milik Bani Nadir ini. Itu yang dinamakan al-fai', tuan-tuan. Mana-mana peperangan yang orang Islam pergi tetapi tak berlaku, tidak ada seorang pun yang mati, baik di kalangan orang Islam maupun di kalangan musuh Islam. Tak ada seorang pun yang mati
orang kafir ni diusir daripada kampung mereka dalam keadaan selamat. Yang ini harta yang ditinggalkan ini bukan dinamakan harta ghanimah, tapi dinamakan sebagai harta al-fai. Itu perbezaan ghanimah dengan al-fai. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang diambil daripada orang-orang kafir yang ditentang, yang diperangi, dan berlakunya betul-betul ada pertempuran, ada yang mati, mereka tak selamat pun, orang kafir ni. Harta yang ditinggalkan itu namanya harta ghanimah. Tapi al-fai, berlaku pertempuran tapi berlaku peperangan tapi tanpa ada apa-apa pun kecederaan, lebih-lebih lagi kematian, dan mereka boleh keluar daripada tempat itu dalam keadaan yang selamat. Itu dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menerangkan tentang hukum al-fai. Itu dia tuan-tuan. Jadi harta benda mereka ini didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melarikan kuda dan unta pun. Nak ceritakan apa maksud tanpa melarikan kuda dan unta? Pasal orang Islam nak pergi daripada Madinah nak pergi ke kampung Bani Nadir ni bukan jauh pun, 2 batu je. Dia pasal kampungnya duduk di pinggir kota Madinah, lebih kurang 2 batu. Jadi tak perlu nak pakai kuda, maksudnya tak perlu kepada tempoh perjalanan yang lama, yang jauh. Tak penat pun dah sampai. Itu yang dimaksudkan dengan min khailin wala rikabin. Kaum muslimin mendapatkannya tanpa melalui pertempuran bersama dengan musuh, tanpa adanya penyerangan daripada kedua belah pihak. Biasanya tuan-tuan, kalau berlakunya mana-mana peperangan, sebelum nak berlaku tu dia akan sorang sama sorang dulu. Dia akan cabar sorang sama sorang dulu, 2-3 orang dulu lawan, lepas tu baru akan berlakunya pertempuran dan peperangan. Tapi yang ni tidak, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi mereka menyerah. Orang kafir Yahudi Bani Nadir ini menyerah kerana apa? Kerana rasa takut yang Allah Ta'ala timpakan di hati mereka disebabkan wibawa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil mukjizat. Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ini dibantu oleh Allah Ta'ala dalam mana-mana peperangan. Aku akan dibantu oleh Allah untuk memenangi mana-mana peperangan, dan dicampakkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam dalam perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan, orang kafir dah takut dah. Itu di antara mukjizat Nabi SAW. Jadi dalam peristiwa peperangan dengan Bani Nadir itu begitulah. Tiba-tiba je mereka rasa takut, walaupun mereka ni di antara orang Yahudi yang paling kuat, dengan kelengkapan perangnya cukup, dengan kubu pertahanan yang kukuh. Kita dah belajar dah hari itu. Tapi kerana Allah Ta'ala telah campakkan rasa ketakutan itu di hati-hati mereka, maka mereka sendiri yang merobohkan benteng mereka, yang merobohkan rumah-rumah mereka. Itu dia. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memberikan harta yang mereka tinggalkan itu untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerananya Rasulullah SAW membagi-bagikannya, oleh kerananya dengan harta al-fai ini, Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi-bagikan sesuka hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga menyalurkan kepada kaum muslimin untuk berbagai jalan kebaikan dan kemaslahatan yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang berikutnya nanti. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ
apa saja harta rampasan al-fai' yang diberikan Allah kepada Rasulnya, iaitu daripada harta benda mereka, iaitu harta benda orang Yahudi Bani Nadir. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, maka untuk mendapatkan itu kamu tak payah nak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Itu makna rikab ni di sini kata dia unta. Tak payah nak kerah dengan naik unta, naik kuda, berjalan kaki pun dah sampai. Tak penat pun. Walakin Allah yusallitu rusulihi ala man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan. Yusallitu. Yusallitu rusulihi, Allah Taala yang bagi kekuasaan kepada rasulnya daripada harta rampasan perang ni yang dinamakan al-fai ini untuk diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Iaitu kata dia, dialah Allah yang maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menahannya, kerana dialah yang maha pemaksa segala sesuatu. Allah Ta'ala maha pemaksa, Allah Ta'ala maha berkuasa. Yang tu yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebut dalam tafsir, kitab tafsir yang lain, bahawa harta kekayaan yang mereka tinggalkan, yang ditinggalkan oleh orang Yahudi ini, telah menjadi harta rampasan perang yang diperolehi tanpa berlaku sebarang pertempuran dan penyerangan yang dinamakan fai. Maka harta fai ini hukumnya adalah diperuntukkan bagi Allah dan Rasulnya sahaja, iaitu belanja atau nafkah bagi keluarga baginda selama 1 tahun. Duit-duit ni, semua harta-harta ni Allah Ta'ala peruntukkan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Pasal ahli keluarga Nabi ni, tuan-tuan, dia tidak menerima sedekah. Ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait, Allah Ta'ala haramkan menerima sedekah. Maka duit ini, al-fai ini, harta ini Allah Ta'ala bagi kepada ahli keluarga Nabi SAW selama 1 tahun. Sedangkan harta yang berupa alat senjata, binatang-binatang tunggangan seperti unta, kuda dan keldai dijadikan persiapan perang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fai ini pula tidak akan dibahagi-bahagikan kepada askar-askar yang berperang sebagaimana harta tawanan perang yang dinamakan dengan ghanimah. Dia tak sama dengan ghanimah yang saya sebut tadi, kerana mereka yang datang mengepung kaum Bani Nadir itu tidak melakukan sebarang pertempuran. Jadi para sahabat, diriwayatkan juga di dalam kitab-kitab tafsir, para sahabat menuntut kepada Rasulullah agar harta rampasan perang al-fai ini didapati daripada kaum Bani Nadir ini, supaya dibahagi-bahagikan kepada mereka sebagaimana harta al-ghanimah di dalam perang Badar dan lainnya dibagi-bagikan di kalangan mereka. Maka Allah Ta'ala pun telah menerangkan perbezaan antara kedua-dua rampasan dan tawanan perang tersebut, iaitu yang seolah-olahnya Allah Ta'ala memaksudkan ayat ini bahawa apa yang Allah Ta'ala takdirkan daripada harta Bani Nadir yang diperolehi dalam rampasan perang itu adalah diuntukkan bagi Allah dan Rasulnya sebagai harta yang dinamakan fai dan tidak dinamakan dengan tawanan perang ataupun ghanimah yang akan dibagi-bagikan kepada askar kaum muslimin, kerana mereka tidak bertempur dan tidak menyerang musuh dengan mengerahkan walau seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta. Oleh sebab itulah harta tersebut diserahkan kepada Rasul untuk membelanjakannya pada jalan kebajikan dan kepentingan umum. Itu dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Nabi sebenarnya Nabi pun tak ambil, Nabi ambil sikit-sikit je. Lebih tu Nabi bagi kepada kaum orang Islam daripada kaum muhajirin. Pasal orang
Muhajirin kan datang daripada Mekah, kan tak ada harta apa-apa. Dia orang ni kebanyakan orang miskin, berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang. Maka semua harta ini dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan Muhajirin. Muhajirin dan orang Ansar ada 2-3 orang saja yang dapat, iaitu orang-orang yang miskin. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada rasulnya yang berasal daripada penduduk kota-kota, yakni semua kota-kota yang ditakluk dengan cara seperti ini, seperti kota kaum Bani Nadir, kaum Bani Quraizah, beberapa lagi kaum Yahudi yang akan ditawan selepas daripada itu. Semua ni harta itu dipanggil harta al-fai, pasal tidak ada apa-apa pertempuran pun dalam peperangan-peperangan selepas daripada itu. Maka Allah Ta'ala sebut lagi falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Maka adalah untuk Allah Ta'ala segala harta-harta ini adalah untuk Allah Ta'ala, kaum rasulnya, kaum kerabat Nabi, kaum kerabat Rasul itu Nabi kita Muhammad SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itulah cara diagih-agihkan harta al-fai ini. Dia kata dalam kitab kita ni, Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ia berkata harta benda Bani Nadir termasuk harta rampasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulnya tanpa sebuah penyerbuan dengan pengerahan kuda ataupun unta, maka harta itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gunakan bagi nafkah untuk 1 tahun dalam satu kesempatan, dan dalam satu kesempatan ia berkata untuk makanan pokok keluarganya selama setahun, dan sisanya beliau gunakan untuk kuda dan peralatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Allah Ta'ala sebut juga kenapa yang Allah Ta'ala tak nak bagi kepada orang-orang Al-Ansar. Pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya. Kita tak nak baca, kita ringkaskan terus. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di kalangan kamu. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut macam ni menjadi adat orang-orang Arab dalam peperangan, dalam mana-mana peperangan di zaman jahiliyah. Kalau pergi mana-mana peperangan, harta, dan menjadi adat orang-orang kafir ni, kalau zaman dulu kalau pergi perang dia akan bawa harta dia. Semua pasukan yang bertempur ni akan bawa harta. Baik belah, dua-dua belah pihak akan bawa harta. Bawa kambing, bawa unta. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bagi semangat. Maknanya mereka akan berjuang mati-matian, sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana harta mereka ada sama dengan mereka. Bawa semua. Nak bagi semangat. Kalau tak, kalau kalah, harta ni musuh akan ambil. Nampak? Jadi menjadi adat orang zaman jahiliah dulu. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada orang Islam ni pasal perangai jahiliah tu masih ada. Berebut-rebut harta ni masih ada. Jadi menjadi perangai dan menjadi adat kebiasaan zaman jahiliah ni, kalau pergi perang, harta rampasan perang ni siapa yang ambil? Yang ambil ketua angkatan tentera dulu. Dia ambil, orang-orang atas yang ambil, menteri-menteri ambil. Lepas tu dia bagi sama dia. Dia membahagikan sesama mereka sahaja. Ini dia tuan-tuan. Tu yang disebut oleh Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Dia beredar sama-sama dia je.
Tak sampai kepada tentera-tentera yang kat bawah yang bertungkus lumus ni. Dia yang ketua-ketua ni biasa duduk belakang. Dah. Yang bertungkus lumus ni, yang duduk kat depan ni, yang kena dulu yang depan. Tapi bila dapat harta, yang belakang ni ambil. Yang ketua-ketua ni. Jadi Allah Ta'ala nak ajar orang Islam, sikap ni jangan ada. Lebih-lebih lagi kaum Ansar yang memang orang kaya-kaya, kebanyakannya kaya-kaya. Ada 3 orang je yang Nabi bagi. Itu pun dia miskin sangat. Yang lain-lain orang Ansar, orang Madinah, Nabi tak bagi. Pasal dia orang kaya-kaya. Dia bukan macam harta ghanimah. Kalau ghanimah, orang kaya, orang miskin, ketua, tak ketua, semua dapat. Itu perbezaan al-fai dengan al-ghanimah. Okey, jadi di sini Allah Ta'ala nak mengajar supaya jangan harta ini hanya berkisar, beredar di kalangan, dimonopoli oleh orang-orang yang kaya. Lalu kata dia mempergunakannya untuk melampiaskan hawa nafsu dan keinginan mereka sahaja, tanpa memerhatikan orang fakir miskin. Sebab itu Allah Ta'ala tetapkan di sini, bagi dekat siapa? Allah Ta'ala kata bagi dekat keluarga Nabi, kemudian dibagi kepada orang fakir miskin, kepada kaum kerabat Nabi, kepada orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang dalam permusafiran. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang memperuntukkan benda ini, ketetapan ini terhadap Nabi SAW, supaya beritahu kepada tentera-tentera dia di kalangan orang Islam. Bismillah. Lepas tu serentak daripada itu Allah Ta'ala terus perintahkan kepada orang Islam. Disebabkan ada pertikaian orang Ansar ni, tentera-tentera daripada orang Madinah mempertikaikan kenapa hartanya tak dapat. Maka Allah Ta'ala pun terus arahkan perintah. Allah Ta'ala bagi suatu perintah kepada orang Islam supaya mentaati Rasul. Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang Nabi bagi, yang Nabi arahkan, yang dibawa datang oleh Nabi, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi arahkan, kamu kena terima keseluruhannya. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami tak taat. Kena jadi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kamu kepada kamu, hendaklah kamu jauhkan. Walau bagaimanapun perintah beliau, iaitu baginda, maka laksanakanlah. Walau macam mana pun, walaupun tidak bertepatan dengan hawa nafsu kita, walau macam mana pun, kita kena terima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga, walau bagaimanapun larangan beliau, maka jauhkanlah, kerana beliau pasti memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk, kata dia. Ini dia tuan-tuan. Ini juga satu peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Nabi suruh, apa yang Nabi bawa, apa yang datang daripada Nabi, tuan-tuan, semuanya hebat, semuanya pahalanya berlipat ganda, tak sama dengan yang orang lain datangkan. Yang kita dok buat, tuan-tuan, amalan-amalan yang kita dok buat, sampai kita dah tak tahu lagi yang mana yang daripada Nabi, yang mana yang bukan daripada Nabi. Adat, amalan-amalan dalam masyarakat kita, yang saya sebut itu dalam bulan Rajab, macam-macam semayang datang, macam-macam jenis solat, macam-macam istighfar keluar. Nak cerita, kalau yang datang daripada Nabi, walaupun benda tu nampak kecil je, benda tu zikir tu nampak pendek je, tapi pahalanya besar. Kenapa? Kerana zikir itu, amalan itu, yang buat itu siapa? Kekasih Allah, orang yang paling, manusia yang paling disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena bezakan.
Kalau tak nak buat tak apa. Benda-benda yang sunat ni, yang kita wajib buat, sunnah Rasulullah yang wajib. Sunnah Rasulullah yang sunat kita tak buat pun tak apa kalau tak nak. Tapi tuan-tuan, yang daripada Nabi ni walaupun kecil, contohlah saya bagi contoh yang paling kita nampak. Contoh lepas kita semayang, lepas je bagi salam, zikir yang mula-mula keluar daripada mulut Nabi, apa dia tuan-tuan? Istighfar. Istighfar Nabi ni pendek je, tapi versi kita yang kita duk baca selalu tu panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kita duk baca panjang. Siap buat lagu lagi. Dia panggil zikir munajat lah, macam-macam. Jadi sahabat-sahabat tanya kepada Ibnu Abbas, kaifa istighfarun Nabi? Bagaimana istighfar Nabi lepas sembahyang, ba'da solat? Kata dia senang aja, mudah aja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang versi yang panjang tu Nabi tak baca lepas sembahyang, Nabi baca di waktu-waktu yang lain. Ada juga yang istighfar yang tu ada, bukan tak ada. Tapi bukan dibaca lepas sembahyang. Walaupun dia pendek, tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi sendiri yang buat. Itu yang kita kena bezakan. Kita kena pandang benda itu sangat besar, ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan. Tak sama dengan apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama atau orang-orang yang lain selain Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey? Sebab itu dalam ayat, dalam kitab kita ni, di ujung tu, di bawah sekali tu dibawakan satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini hadis ni keluar hasil daripada ayat yang Allah Taala turunkan. Lebih kurang sama makna dia dengan ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Nabi kata apa? Apabila aku telah memerintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah semampu mungkin, ikut kemampuan kita. Pasal Allah Ta'ala tidak bebankan kita, melainkan ikut kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okay? Dan Nabi kata, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa-apa yang dilarang kepada kamu olehku, maka hendaklah kamu semampu mungkin menjauhkannya, hindarikan dia. Ini yang perkara kita kena ambil perhatian. Apa yang Nabi larang, kalau boleh semampu mungkin kita jauhkan. Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut banyak-banyak la haula wala quwwata illa billah. Tolonglah ya Allah, bagi kekuatan aku untuk menjauhkan perkara yang dilarang oleh Nabi, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dekat atas ni dia bawa satu riwayat azan daripada Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Mas'ud, berkata Allah Ta'ala telah melaknat perempuan yang mentatu. Orang yang bertatu ni, perempuan yang bertatu ataupun minta untuk ditatukan, ni dilaknat oleh Allah. Mencabut bulu wajahnya, bulu alis dia, yang membelah gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Hal ini didengar oleh seorang perempuan.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah as-salatul qa'im ba'as maqam innaka la Okay, tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Jadi dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni satu hari dia berkata, dia sebut hadis Nabi ni. Dia berkatalah, dia sebut kepada sahabat-sahabat dia, dia kata Allah Ta'ala telah melaknat perempuan-perempuan yang mentatu dan minta untuk ditatukan, yang mencabut bulu wajahnya, bulu kat dahi itu, yang membelah giginya untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Jadi bila Ibnu Mas'ud ni cakap macam ni, beritahu kepada sahabat-sahabat dia, apa yang dicakap oleh Ibnu Mas'ud ni didengari oleh seorang perempuan daripada Bani Asad yang ada di dalam rumah yang biasanya dipanggil dia dengan nama Ummu Yaqub. Maka dia pergilah jumpa dengan Ibnu Mas'ud ini. Kemudian dia bertanya, perempuan ni yang bernama Ummu Yaqub ni bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah benar yang kamu kata begini-begini ni? Ibnu Mas'ud jawab, mengapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah, sedangkan hal itu tertera di dalam Al-Quran? Maka perempuan itu berkata, aku dah baca dah semua Quran, kata dia. Aku dah baca semua isi kandung Al-Quran, aku tak jumpa pun ayat yang kata Allah Ta'ala melaknat orang yang bertatu ni. Pasal orang zaman-zaman dulu jahiliah ni suka, orang perempuan dia suka bertatu lah. Zaman sekarang dah ada balik. Tu perangai orang zaman jahiliah, cukur bulu kening lah, apalah macam-macam. Jadi dia kata, aku tak jumpa pun dalam Quran, aku dah belik seluruh isi kandung Quran ni. Orang perempuan ni, Ummu Yaqub, di antara perempuan yang pandai baca Quran, yang mahir dalam Al-Quran. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu benar-benar membacanya, bertadabbur dengannya, maka kamu akan jumpa ayat ini. Apa ayat dia? Dia pun sebut, tidakkah kamu baca firmanullahu ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan, yang didatangkan oleh Rasul kamu kepadamu, hendaklah kamu terima keseluruhannya, dan apa yang dilarang bagimu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Maka perempuan itu menjawab, sudah tentu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Perempuan itu berkata, saya kira keluargamu juga melakukannya. Kata perempuan tu, kau pun buat juga ni. Dia cakap dekat Ibnu Mas'ud. Jadi Mas'ud kata, kalau betul pergilah tengok. Perempuan tu pergi, dia tak puas hati, dia pun pergi tengok. Pergi-pergi dia tak jumpa. Makna keluarga Ibnu Mas'ud tak buat dah benda ni. Ni perangai orang zaman jahiliah dulu. Perempuan itu pun kembali dan berkata, saya tidak melihat apa-apa. Dia berkata, kalau saja hal itu terjadi, nescaya kami tidak akan bersatu lagi, yakni aku akan menceraikannya. Kata Ibnu Mas'ud, kalaulah ahli keluarga aku ataupun isteri aku buat, aku akan ceraikan dia. Nak ceritanya bertegasnya sahabat-sahabat terhadap apa yang telah diberitahu, yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sanggup ceraikan bini dia. Macam tu sekali tuan-tuan, bagaimana orang-orang zaman dulu, sahabat-sahabat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sanggup untuk menceraikan isteri dia. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutupi ayatnya dengan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah Taala kata, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Jadi sebelum daripada ayat ini, Allah Taala dah kata itu dalam ayat yang pertama tentang dua sifat Allah,
Al-Aziz dengan Al-Hakim, kan? Yang bererti perkasa dan bijaksana. Jadi sudah pasti bahawa pembahagian harta yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat bijaksana dengan pertimbangan yang halus. Itu dia. Oleh sebab itu, sesiapa yang memandai-mandai pula membuat aturan sendiri dan tidak puas hati dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat hukuman yang berat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna takwa apa? Ikut perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan, kita kena ikut. Jangan ada pilihan yang lain pula daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal orang yang tak nak dengar cakap Allah, Allah Ta'ala kata, innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras hukumannya untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian yang dapat kita pelajari pada malam ni daripada ayat 6 dan ayat 7. Moga-moga kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rajab ini. Lebih-lebih lagi bulan yang Allah Ta'ala lipat kali gandakan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan. Apa lagi bulan yang kita nak? Ambillah peluang bulan ni. Upgrade kita, semayang sunat kita, zikir kita, semayang tahajud kita, pembacaan Al-Quran kita. Inilah masanya untuk kita upgrade, untuk kita pertingkatkan sebagai satu persiapan untuk menghadapi bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Moga-moga kita dapat teruskan bukan saja sampai bulan Ramadan, tapi hinggalah ke akhir hayat kita, hingga kita dipanggil menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.